Kerana itu maka seseorang tidak boleh keluar untuk jihad jika tidak diberi keinginan oleh kedua orang tuanya. Selama panggilan jihad itu tidak mendesak, maka tetap taat kepada orang tua lebih afdal daripada jihad fisabilillah. Keterangan ini merujuk kepada hadis yang dibaca pada hari semalam, di mana satu orang lelaki datang kepada Nabi dan berkata, "Ya Rasulullah, aku nak pergi jihad." Maka Nabi tanya dia, "Akhayun abawat, apakah mak ayah kau masih ada?" Dia kata, "Qala na'am." Dia kata, "Ya, ada lagi." Maka Nabi kata, "Jaga dua orang pun." Dia kata, "Ya, jaga mak ayah yang sudah tua itu lebih afdal." Dia kata, kecuali dalam situasi panggilan jihad itu mendesak, yang lain mendesak. Bahkan kadang-kadang ulama yang akan memutuskan wajib kepada orang lelaki untuk pergi melakukan jihad. Tapi zaman dulu lah, zaman sekarang ni dia tidak ada kewajipan tersebut yang dikeluarkan oleh para ulama, sebab negara kita bukanlah negara seluruh dunia lah, jadi dianggap sebagai sebuah negara Islam yang sepenuhnya. Baik. Bahs bin Hakim dari ayahnya dan neneknya berkata, "Saya tanya kepada Nabi SAW, man abar? Qala ummu. Qultu thumma man? Qala ummu. Qultu thumma man? Qala ummu. Qultu thumma man? Qala ayat. Ayat thumma abaka ayat. Abaka thumma al-aqrab wal-aqrab." Ya Rasulullah, siapakah yang saya harus buat baik? Apa itu lebih baik daripada perkataan diterjemahkan sebagai taat itu tertukar kepada buat baik. Jawab Nabi SAW, "Ibumu." Kemudian siapakah? Jawabnya, "Ibumu." Kemudian siapakah ibumu? Kemudian siapakah? Jawab Nabi, "Ayahmu." Kemudian yang terdekat dan yang terdekat daripada kerabat. Jadi ini pun selalu kita dengar hadis ini yang dibaca oleh para ustaz. Jadi di sini seolah-olahnya kalau ada 4 bahagian ketaatan dan kepatuhan kita kepada mak ayah kita ni, kalau ada 4 bahagian, 3 kena bagi kepada mak, 1 saja kepada ayah. Dan kenapa dilebihkan kepada mak ni, kita pun selalu dengar para ustaz kita menerangkan. Abu Lais As-Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya daripada Zaid bin Ali dari ayahnya, dari neneknya berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Andaikan ada kalimat yang lebih ringan daripada perkataanku." Dalam bahasa Melayu dia terjemah ci. Dalam Al-Quran disebut ufin. Saya lebih baik, lebih juga ada betul juga kalau kita katakan mau cakap kita gini mak ni, itu pun salah satu ungkapan yang sama dengan benci dan sebagainya. Andai kata ada kalimat yang lebih ringan daripada tadi untuk dijadikan dasar serta hendaknya derhaka kepada mak ayah, nescaya akan dilarang oleh Allah untuk mengatakannya. Kerana itu seorang yang derhaka pada orang tuanya akan berbuat apa yang akan diperbuat, maka ia tidak akan masuk dalam syurga. Sebaiknya seorang yang berbakti kepada orang tuanya tidak boleh berbuat apa saja, maka tidak akan masuk dalam neraka. Dia mudah cerita gini, apa 2 perbuatan dan perkataan yang boleh menyebabkan mak ayah sakit. Ayah kita nak cerita cici yang meninggal. Apa benda yang menyebabkan cakap sikit sakit? Ataupun buat body language, buat ni perbuatan body language, cakap tak? Tapi watak kita, mungkin kita mimik muka kita menyebabkan mak tu kan sakit. Kadang-kadang
Bila mungkin mak ayah tanya kita, kita jawab sepatutnya. Padahal boleh kita kalau senyumnya, dia cakap banyak sikit untuk tak menyukakan hati mak ayah. Tapi boleh jadi kita ni ada tak mengaji bab-bab ini, maka kita, mak ayah kita tanya sepatutnya, kita jawab sepatutnya. Campur pula air muka tadi, yang masak tak senyum, apa buat cat, ayah cat, maka itu sudah masuk dalam bab berhati kepada kedua ibu bapa. Jadi benda ni tuan-tuan cuba ingat balik. Betul lah kita sekarang mak ayah tak ada, saya pun tak ada dulu. Ingat balik ada tu masa dia ada dulu. Benda-benda yang seperti itu kita buat. Kita fikir tu, jangan fikir kepada mak ayah. Senang hati. Kena ingat dulu. Sehingga sampai mereka bila dia mati ataupun masa sekarang ni kita berfikir begitu, kita berasa macam berdosa pula. Walaupun dia dah lama mati. Tapi bila kita imbas kembali perangai kita yang dulu-dulu, kita berasa kita berdosa. Itu tak apa. Kalau dapat berasa lagu itu pun tak apa lah. Jadi apa tindakan kita seterusnya? Kita kena banyak buat baik kepada dia dengan cara banyak sedekah untuk dia, banyak beramal kebajikan untuk dia, minta Allah Ta'ala ampunkan untuk dia. Kemudian geng-geng yang dia baik. Cuba ingat, balik kampung, siapa yang mak ayah kita? Dia rapat. Dalam Islam tu dia ajar kita kena dirapat dengan dia yang baik. Dia ada geng kan? Ada orang tak mati lagi, ayah kita mati. Tapi geng dia tu tak mati lagi, dia baik. Jadi itu benda-benda yang patut kita buat. Kalau kita rasa berdosa, kalau kita rasa tak berdosa pun, itu pun patut kita buat. Apatah lagi kalau kita ada rasa berdosa kepada mak ayah. Abu Lais As-Samarkandi berkata, andaikan Allah tidak menyebut kewajipan berbakti kepada kedua orang tua itu dalam Al-Quran dan tidak ditekankan, nescaya dapat dimengerti oleh akal bahawa taat kepada kedua orang tua itu wajib. Kerana itu diwajibkan seorang yang berakal harus mengerti kewajipannya terhadap kedua orang tua. Lebih-lebih lagi Allah Ta'ala telah menekankan dalam semua kitab yang diturunkan, yakni Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran, juga telah diwahyukan kepada semua Nabi, Rasul-Rasul, bahawa redha Allah tergantung kepada redha kedua ibu bapa dan murka Allah tergantung kepada kemurkaan kedua ayah bapa. Dia kata kalaulah sekira ketaatan dan buat baik kita pada mak ayah tak sebut dalam Al-Quran, tak payah sebut. Hadis tak ada, Quran tak ada, Injil pun tak ada, Taurat pun tak ada, Zabur pun tak ada. Dia kata kalau tak ada pun, awak fikir sendiri. Kamu fikir sendiri bahawa susahnya mak ayah kamu, jaga kamu. Sampai mereka tuan-tuan, ada mak ayah ni tak sembahyang kerana tak jaga kita. Ataupun dia sembahyang, tapi sembahyang dia ditolak oleh Allah Ta'ala kerana nak jaga kita. Macam mana tuan? Dia sembahyang, tapi bila dukung kita masih kecil-kecil dulu kan. Ingat yang kecil dulu. Zaman sekarang dia lain sikit. Masa kecil dulu, bila dukung kecil, sempat lagi lah maknanya zaman saya dulu. Walaupun muda-muda, kita tengok maknanya mak kita, kakak kita dukung anak dia. Tak ada dulu, tak ada pampers. Kena ingat dulu tak ada. Bila kecil dia pasal badan dia ada najis. Dia naik sembahyang, dia kadang-kadang terlupa nak cuci badan dia, dia sembahyang. Dia sembahyang dalam keadaan ada air kencing yang dia tak cuci, yang dia terlupa. Dia rasa satu sudut, bila dia terlupa, Allah Ta'ala maafkan. Kadang-kadang mungkin bukan terlupa kerana kecuaian dia sembahyang. Bila sembahyang dalam keadaan begitu tuan-tuan, Allah Ta'ala tolak dia itu kerana nak jaga kita. Kalau kita tak ada, mungkin tak kena air kencing. Dia kena fikir dulu. Ayam pula pergi cari makan, sanggup masuk neraka. Pasal apa dia? Nak besarkan anak, nak bagi makan. Sanggup masuk neraka ke mana? Remat berlaku rasuah, nak jalan. Ibu orang nak dapat duit sikit. Jadi benda-benda ini kena fikir. Kadang-kadang ayam buat lah, bukan untuk kepentingan. Adalah yang penting
kepentingan dia, tapi untuk bagi makan minum dia juga. Jadi kalau begitu keadaannya ayat, maka itulah yang diubahkan dalam kitab ini kata. Kalau tak ada dalam Al-Quran pun, kamu kena ingat, kamu kena taat dan patuh kepada kedua ibu bapa, kerana dia jaga kamu. Baik. Ada penjelasan bahawa 3 ayat turun bergandengan. Allah tidak akan menerima satu tanpa gandengan dia. Ini satu uraian tafsiran daripada para ulama. Dia kata ada ayat-ayat Al-Quran ini kan dia akan turun bergandengan. Dia ada partner pasangan dia. Ya. Dia punya pasangan. Pertama, aqimus shalah wa atuz zakat. Wa atuz zakat. Dirikan sembahyang, keluarkan zakat. Itu satu pasangan. Maknanya sembahyang dengan zakat tidak boleh pisah. Kalau zakat buat, sembahyang tak ada, zakat tak jadi. Zakat buat, sembahyang tak ada, tak okey. Sembahyang buat, zakat tak ada. Itu Tuhan pandang ini daripada dia. Dua ni kena buat. Ati Allah wa ati Rasul. Taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasul. Jadi ada orang yang menerima Allah, dia tolak hadis. Ada inti hadis di mana? Indonesia ni ada. Tapi dah kurang sikit punya pengaruh. Jadi yang ini tak boleh. Dia kena terima dulu. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Yang ketiganya apa dia? Syukur li wa li walidain. Kamu bersyukur kepada aku dan juga kepada Allah. Jadi uraian kepada inilah maka turun uraian dalam hadis yang mudah bahawa ridha Allah duduk kepada kerajaan Allah. Bila Allah Taala suka kita, bila mana Allah suka kita. Macam yang saya cerita semalam, hamba Allah Taala tersebut, dia boleh keluar bajet. Dia cerita ke bajet 3,000. Lepas tu dia kata ada satu mak yang besar dia ni betul-betul lah bila dia dalam keadaan tersepit dia kembali kepada mak dia. Dan bila dia kembali kepada mak dia nasihatkan selalu attend kuliah atau masjid. Lepas tu bila dia attend kuliah masjid tu dia terdengar bahawa kena selalu ziarah mak dia boleh spend duit sampai dia dah menjadi okey, ada rezeki yang banyak, dia boleh spend sampai 3,000 kerana ulang dia tak betul. Baik. Lepas tu mak dia kata buat baik kepada benda-benda yang kerja. Yang ini saya tak tahu dia buat, cuma dia kata dia pesan pada saya. Dia kata kalau doktor nak guna saya punya kereta, mana-mana kereta saya, kereta dia di mana kereta. Kalau nak guna dia kata untuk nak di mana-mana kerja-kerja dakwah, dia kata ambil datang. Jadi saya pun kata saya setakat kereta nak berjalan ni tak ada masalah. Kalau saya nak guna pun, kalau saya nak pergi saya kata ke tempat yang pedalaman yang guna public drive, saya tak ada kereta public drive. Jadi kalau saya guna tak apalah, dia tak ada kata macam tu, saya kan apa. Jadi maknanya di situ saya nampak dia betul-betul menghayati apa yang mak dia cakap dan dia buat baik kepada mak ayah dia, mak dia, ayah dia tak ada. Tegakkan sembahyang dan keluarkan zakat. Maka siapa yang solat tidak zakat tidak akan diterima. Yang kedua, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah. Maka tidak akan diterima taat kepada Allah jika tidak dengan gandengannya, iaitu taat kepada Rasulullah. Tiga, syukurlah kepada Allah dan kepada kedua ibu bapa. Maka siapa yang bersyukur kepada Allah dengan buat baik kepada Allah, tanda syukur buat baik kepada Allah, tetapi tidak syukur kepada kedua ibu bapa, juga tidak diterima. Tanda syukur kepada dua ibu bapa yang buat baik kepada mak ayah. Sebagaimana kita syukur pada Allah, buat baik kepada Allah, maka bila kita bersyukur pada kedua ibu bapa, kena buat baik kepada kedua ibu bapa. Dan dalil, bukan dalil, ditulis dalil. Dalilnya ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Sesungguhnya kutukan kedua orang tua itu memutuskan asal anak itu jika anak itu mendarjatkan ibu. Yang ini maknanya yang kita tak nak ilmu ayat dia. Satu sudah kita tak nak. Kita tak nak ayat kita ni mau panggil mati kita ke, mati kita atau hidup kita. Orang panggil orang kata sumpah. Satu sudah lah kita tak nak. Satu sudah yang lain mau ayat jangan celuk bahu. Dua-dua pihak ni jaga. Anak kena jaga jangan sampai mak tak keluar kata ayat dia tu. Biasanya mak lah ayah ni dia tak mau masing. Untuk orang perempuan dia ni Allah Ta'ala bagi istimewa belaka. Orang perempuan ni mulut dia masing atas nama dia mak. Mulut orang perempuan masing atas nama dia mak. Jadi hebat Allah Ta'ala bagi ini memang kau wahai yang perempuan. Mulut kau masih jaga dia tu. Bila mana kau rasa kau tu, maknanya bila rasa kau mak, maknanya kau ada. Artinya mulut kau kena jaga dengan anak. Habis bahagian lelaki masih dia duduk masa dia. Orang lelaki masih mulut dia duduk pada ketika mana dia jadi suami. Dia jadi suami. Jadi masihnya mulut suami bila dia kahwin dia ada isteri. Jadi suami punya mulut kena jaga isteri. Sebab tu maknanya suami pun kalau boleh dengan isteri suami mendoakan supaya Allah Ta'ala jadikan isteri dia adalah isteri yang soleh. Baru dia jadi apa ni, susur galuh dia akan jadi suami yang baik. Bila dah isteri solehah, maka antara tanda isteri yang solehah dia mendoakan kebaikan anak-anaknya. Dia akan doakan supaya Allah Ta'ala jadikan anak-anak dia adalah anak yang soleh dan solehah. Jadi bila begitu berlaku, maka keluarga dia akan jadi keluarga untuk Allah Ta'ala. Keluarga yang menunjukkan. Kalau suami tak pernah doakan supaya Allah Ta'ala jadikan isteri dia isteri yang baik, maka isteri dia akan jadi isteri yang tak baik, yang biasa. Baik-baik gitu. Nak didik anak-anak supaya jadi baik tak? Nak mendoakan supaya Allah Ta'ala jadikan anak-anak supaya anaknya soleh dan solehah atas nama mulut ibu itu masih tak. Maka kalau suami itu baik, baik. Isteri baik, baik. Baik yang contoh bukan kerana sebab nama Allah. Baik kerana baik. Tapi bila jatuh pergi pada anak licik, anak dah kita buka. Masalah apa dia? Isteri pun tak pernah tahu. Dia maki pun ada kan? Salah sikit maki hamu, salah sikit maki hamu. Dia tak boleh. Baik. Maka siapa merelakan, itu reda dengan dua ayat Tuhan, berarti telah merelakan Tuhannya. Dan siapa mendapatkan kedua ayat bondanya atau salah satunya lalu tidak taat kepada keduanya sehingga masuk neraka, berarti telah dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca sekali. Nabi ditanya, apakah amal yang pertama? As-salatu li waqtiha tsumma birrul walidain tsumma jihad fi sabilillah. Apa amal yang pertama? Nabi kata, sembahyang tepat pada waktu. Kemudian taat kepada kedua ayah bunda. Kemudian jihad fi sabilillah. Saya telah membaca di dalam kitab bahawa anak tidak boleh berbicara di muka orang tuanya kecuali dengan izin, dan tidak boleh jalan di mukanya atau di kanan kirinya kecuali jika dipanggil, maka ia harus menyambut dan harus berjalan di belakang kedua sebagaimana hamba saya di belakang majikan. Ini ada adab depan mak ayah yang kata jangan nyambut orang tua cakap. Cuma orang tua dia cakap, dia tak berhenti dia cakap. Hadis-hadis kata gitu. Dia kata jangan menyambut orang tua cakap. Sebab tu saya tengok bila orang tua cakap, kita dengar dia ada keberkatan. Ada keberkatan. Dia depan mak ayah, depan tu ustaz mengajar
Bila dia menghadap Imam Malik, dia belajar, tiba-tiba air mata keluar. Keluar masa di Madinah. Masa tu dia mengajar, dia tak ada macam kita ni. Kapet kan, mengajar, maknanya kelas, kuliah, atas kira. Duduk atas pasir. Ada lapis-lapis sikit dengan daun-daun rumah. Yang belajar, ngalir mata. Imam Malik tanya, kenapa? Dia kata, aku sedang menahan kerana aku digigit oleh luka. Jadi dalam kitab menghuraikan, ada cerita di panjang. Dia menghuraikan betapa Imam Syafi'i dia hormat pada ilmu. Hormat pada ilmu. Sampai dia nak mengadu, nak menjerit lebih pada tu. Nak bergerak sikit pun dia tak ada. Lepas tu berkat. Kita kadang-kadang tengah keluar mengajar, kita cakap. Itu maksud saya untuk fikir. Sebab tu keberkatan ada, jangan cakap. Tengah-tengah jangan cakap. Tengah keluar mengajar, hormat pada ilmu. Bukan hormat pada ilmu. Bukan hormat pada ustaz. Satu lagi, Imam Syafi'i. Bila dia belajar, dia buka kitab kalau nak alim. Tidak, katalah nak baca. Nak alim sampai tak bunyi. Tak bunyi. Hormat kepada ilmu dan ilmu. Barulah ada keberkatan. Kita ni, tak, lebih pada tu bunyi. Patut cakap ni kadang-kadang kita tak boleh. Kalau ada benda tu, keluar. Tunggu habis. Dan saya besoknya tak ada. Saya kepada yang semua nak beri hari Khamis ni kita ada kuliah pukul 6:30 hingga pukul 7 petang. Kuliahnya nak betulkan sembahyang. Pendekatan saya untuk betulkan sembahyang, saya tak nak cerita sembahyang yang betul. Saya akan cerita sembahyang yang tak betul. Sebab dia gini, bila kita dah lama sembahyang, kita tak boleh nak cerita betul. Kita kena cerita betul. Kereta kalau dah lama pakai, kita pergi mekanik pun cerita ni bunyi ni, kita cerita betul. Supaya kita nampak ni rupanya kuat tak betul. Jadi bila kita bagi hal tak betul, habis sekali sembahyang kita akan jadi betul. Okey. Jadi saya tengah cari ada kitab kesalahan-kesalahan semasa sembahyang. Semalam pun saya pergi cari semua kitab yang berkaitan dengan sembahyang. Saya beli dekat 250 ini. Semua nak tengok kitab mana yang terbaik. Nanti saya akan cadangkan pada hari Khamis nanti kita guna kitab. Jadi saya tak tahu kitab mana yang terbaik. Semalam saya dah pergi. Hari ini saya akan ramu satu lagi. Saya lagi. Sebab besok saya tak ada. Jadi lusa kita boleh pakai macam kitab yang saya cadangkan. Dan saya akan cuba pastikan kitab yang terbuka. Pasal takut tuan-tuan beli kitab yang termahal menggigil pula. Ada kitab yang termahal RM97. Cantik. Kulitnya cantik, perbahasan dia cantik. Tapi saya kalau boleh awak panggil gini lah. Dalam masa 3 tahun nak mengaji satu kitab yang berkaitan dengan semua. Jadi kalau saya ambil itu, saya terjaga 3 tahun tak apa. 3 tahun tak habis. Jadi dia akan habis satu yang cepat habis. Tapi habis sempurna. Jadi pukul 6.30 hingga pukul 7 petang pagi Khamis besok kita akan bincang bab-bab yang berkaitan dengan sembahyang kita sempurna. Lepas tu saya syorkan kita pakai puasa. Mana boleh puasa, jangan tension. Jangan kerana Allah syarat yang ada di masjid. Tak, maknanya kalau boleh puasa. Mana-mana yang puasa, insya-Allah pihak masjid akan sediakan jamuan berbuka puasa. Lepas tu lepas isyak tu ada makan lagi. Ya. Semua bagi makan. Ya, insya-Allah. Lepas tu tuan-tuan kata, Allah, saya ni biasa kalau boleh nak lembut lah. Ada tu. Jadi saya kena announce juga lah. Siapa-siapa yang nak bagi sumbangan untuk puasa, silakan. Macam dulu kita buat 2 kali, ada orang bagi kambing, selamat. Tapi ayam, bila bagi kambing, kita kena sediakan juga ayam. Siapa yang makan kambing. Jadi siapa yang tak kira lah dia nak bagi sumbangan
ringgit je. Itu lagi mudah bagi pada pihak masjid. Dia RM5 ke RM10 ataupun dia berasa gini, aku dah aman makan free. Kalau aku buka puasa kedai, mungkin habis RM5. Jadi gini lah aku bagi RM5. Itu paling aman kalau tak sedekah. Kalau langsung tak sedekah, aman sangat terus. Main makan itu aman sangat. Itu pun tak apa. Yang penting orang bagi di masjid itu kita dapat pada. Dah tak ada duit, macam mana kan? Jadi itu yang saya rasa nak buat semua. Lepas tu kita pakai baju asing. Tapi yang mana duduk di tempat yang jauh-jauh, apa ni yang duduk yang rasa dapat baju asing, suruh dia sempat lagi balik sebab kita habis tujuh. Tujuh tu sempat dia balik. Kalau dia